MCMC buat penelitian penilaian secara bebas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memulakan jadual padat hari terakhir lawatan kerja ke China dengan mengadakan mesyuarat dengan dua konglomerat di Beijing. Objektifnya bagi mempertingkat peluang pelaburan dan seterusnya merancakkan ekonomi negara. Datuk Seri Anwar memulakan lawatan kerja hari keempat dengan menghadiri mesyuarat perniagaan bersama China International Capital Corp CICC. Selepas itu, Perdana Menteri melawat Pusat Taklimat Eksekutif Huawei di daerah Haidian. Ketibaan Perdana Menteri pada 10.30 pagi disambut pengerusi Huawei Liang Hua sebelum mengadakan mesyuarat peringkat tinggi bersama Eksekutif Kanan Huawei. Datuk Seri Anwar kemudiannya menyampaikan syarahan umum bertajuk Bridging Futures, Strengthening Malaysia-China Relations and Asian Centrality in a Shifting Global Order di Universiti Peking. Beliau kemudian dijadual mengadakan kunjungan hormat ke atas Presiden Xi Jinping. Datuk Seri Anwar kini dalam lawatan kerja 4 hari ke China bermula 4 November. Dewan Rakyat lantikan U-Mobile laksana rangkaian kedua 5G bersandarkan penelitian teliti MCMC tiada menteri terlibat. Perinciannya kita bersama Atika Makta. Baik, Ifa, keputusan melantik U-Mobile Sdn Bhd untuk melaksanakan rangkaian kedua 5G berdasarkan tata kelola yang baik. Ia dibuat selepas penelitian penilaian secara bebas dilakukan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Tegas Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil, latihan dibuat bukan secara penganugerahan terus, sebaliknya menerusi proses tender dan sekaligus tidak bertentangan dengan syarat khas lesen bagi sesuatu lesen individu. Pemilihan syarikat pelaksana rangkaian 5G kedua dibuat berdasarkan gabungan beberapa faktor seperti rancangan perniagaan dan teknikal yang telah dikemukakan, rekod kadar aduan dan kepuasan pelanggan serta prestasi syarikat-syarikat ini dalam melaksanakan inisiatif infrastruktur lain. Ini termasuk faktor sumbangan kepada projek penyediaan perkhidmatan sejagat ataupun USP seperti jendela fasa 1 dan projek penaiktarafan 4G yang selaras dengan komitmen MCMC untuk meningkatkan pengalaman pengguna dan kecemerlangan perkhidmatan. Fahmi turut menegaskan pihaknya atau Timbalan Menteri tidak terbabit dalam sebarang proses penilaian. Dalam perkembangan lain, kerajaan tidak berhasrat menyekap platform media sosial yang gagal berdaftar lesen kelas pemberi perkhidmatan aplikasi selepas 1 Januari 2025. Bagaimanapun, Fahmi menggesa penyedia perkhidmatan memainkan peranan penting dalam mewujudkan ekosistem lebih selamat kepada pengguna. Pada waktu ini, kerajaan tidak berhasrat untuk mengekang akses kepada platform-platform tersebut. Jadi kita melihat itu adalah the last resort. Kita tidak mahu ke arah itu. Dan yang penting kita mahu bukan hanya internet yang lebih laju, internet yang lebih murah, tapi paling penting internet yang lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga. Ini pula susulan insiden remaja maut terkena runjatan elektrik ketika mengecas telefon di dalam bas ekspres. Agensi Pengangkutan Awam Darat mengeluarkan larangan sementara penggunaan soket pengecas telefon dalam bas. Menurut Menteri Pengangkutan Anthony Locke, larangan sementara itu sehingga laporan petugas khas berhubung kejadian tersebut selesai dijalankan. Wakil Suruhanjaya Tenaga, JPJ, Myros, Sirim dan APAD juga telah melakukan pemeriksaan awal ke atas syarikat pembuat bas terlibat ataupun coach builder. Laporan lengkap mengenai punca insiden akan disediakan oleh pasukan petugas khas setelah siasatan menyeluruh siap sepenuhnya.
Tempoh 14 hari diberi kepada pasukan petugas khas untuk mengemukakan hasil siasatan. APAD turut mengeluarkan surat tunjuk sebab kepada pengendali bas ekspres yang terlibat pada 4 November bagi mendapatkan maklum balas. Ini pula usaha menyelaras sebarang aduan yang diterima Kementerian Kerja Raya. Pelaksanaan integrasi antara aplikasi MyJalan dan iTegur dilakukan. Aplikasi yang dilaksanakan secara terus kepada sistem pengurusan aduan awam SISPA. JKT atau PBT seperti sedia ada bagi memudahkan pemantauan tindakan terhadap aduan yang diberikan, sekaligus pengadu mendapat status tindakan terhadap aduan yang diberikan secara otomatis. Pihaknya juga telah membuat penambahbaikan sistem SISPA melibatkan interagensi serta keperluan untuk Biro Pengaduan Awam mengintegrasikan sistem lain. Akhir sekali, guru kafar ditapis dengan teliti sebelum dibenarkan mengajar selari akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Fokusnya bagi memastikan pelajar memahami sepenuhnya konteks pendidikan kafar seiring pendidikan agama sebenar Al-Quran. Pemilihan kepada guru-guru kafar ini sangat penting, sebab kalau guru-guru kafar yang tidak ditapis dan tak dilantik dan tidak memahami konteks untuk membina murid-murid murid-murid dalam pendidikan kafar ini yang menjurus kepada Ahli Sunnah wal Jamaah, maka sudah tentu dia akan mencacatkan usaha dan falsafah pendidikan kafar itu sendiri. Jadi berbalik kepada persoalan yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Tenggara tadi, Datuk, pihak JAKIM akan menilai dan akan mengadakan satu proses yang agak teliti supaya guru-guru kafar yang dilantik untuk mengajar dan mendidik itu akan benar memahami dan mengikuti aliran falsafah, aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ketika ini terdapat 35,000 guru kafar di seluruh negara. Terdapat cadangan untuk menambah bilangannya bagi menangani isu kekurangan guru, pertambahan murid dan pembukaan kelas murid berkeperluan khas. Baik Ifa, itu sahaja perkembangannya dari bangunan Parlimen. Kembali kepada Ifa untuk perkembangan berita tengah hari selanjutnya. Silakan Ifa. Baik, terima kasih Atika. Mahkamah Agung Perancis semalam menolak sepenuhnya cabaran perundangan difalkan oleh kumpulan yang mendakwa waris Kesultanan Sulu. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Othman Said menyifatkan ia kemenangan buat Malaysia kerana keputusan penting itu bermakna asas awal yang membawa kepada awal akhir, iaitu Malaysia perlu membayar pampasan kira-kira $15 bilion tidak diiktiraf di bawah Undang-Undang Perancis. Prosiding di Mahkamah Rayuan Paris akan diteruskan dalam masa terdekat untuk membatalkan award akhir yang dikeluarkan Dr. Gonzalo Stampa serta menyelesaikan isu itu secara muktamad dengan keputusan memihak kepada rakyat Malaysia. Beliau menyambut baik keputusan bersejarah tersebut selain menyifatkannya sebagai kejayaan bagi kedaulatan undang-undang yang akan membantu memelihara kesucian proses timbang tara antarabangsa sebagai satu alternatif dalam penyelesaian pertikaian. Beliau turut mengucapkan terima kasih kepada Perdana Menteri atas sokongan dan kepercayaan terhadap usaha berterusan untuk menegakkan pendirian Malaysia. Sebelum ini, 8 warga Filipina mendakwa sebagai waris Kesultanan Sulu yang sudah tidak wujud memfalkan prosiding timbang tara di Sepanyol bagi menuntut berbilion dolar daripada Malaysia berhubung isu membabitkan Sabah. Bekas Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar Universiti Melaya, Profesor Emeritus Datuk Dr. Zainal Klim meninggal dunia pada pukul 4.30 pagi tadi di Hospital Shah Alam. Pakar sejarah dan tokoh akademik itu menghembuskan nafas terakhir pada usia 80 tahun ketika menerima rawatan di hospital berkenaan akibat komplikasi diabetik.
Anak Allahyarham Reza Safri berkata jenazah bapanya sedang diuruskan di Surau Seksyen 3 Shah Alam bagi urusan pengebumian. Jenazah dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Seksyen 21 Shah Alam selepas zuhur. Selain pernah menjadi timbalan Naib Chancellor UM, Allahyarham turut pernah memegang beberapa jawatan lain seperti Pengarah Pusat Kajian Integrasi Nasional Malaysia UPSI, pemegang kursi Majlis Raja-Raja Melayu Universiti Teknologi MARA dan Ketua Kluster Sejarah Majlis Profesor Negara. Kerajaan fokus memenuhi ikrar iklim global dalam usaha mencapai pelepasan gas rumah hijau GHG sifar bersih menjelang 2050. Justeru Dasar Perubahan Iklim Negara DPIN 2.0 dirangka bagi membimbing peralihan Malaysia ke arah ekonomi rendah karbon. DPIN 2.0 merupakan dasar utama yang menghubungkan semua pihak berkepentingan berkaitan tadbir urus pembangunan rendah karbon selain memastikan peralihan kepada pembangunan rendah karbon dilaksana secara teratur dan seimbang. Berbagai usaha yang sedang kerajaan laksanakanlah seperti yang digariskan dalam NETA, New Energy Transition Roadmap, dan juga dalam New Industrial Master Plan dan juga plan-plan lain di mana kita berhasrat untuk menggunakan lebih banyak tenaga boleh baru, kita nak menggunakan carbon capture and storage, kita nak menggunakan lebih banyak bioenergy dan juga meningkatkan energy efficiency. Jadi apabila kita melakukan lebih banyak usaha ini, jadi secara langsung kita dapat mengurangkan pelepasan gas rumah kaca kita. Dasar yang dirangka turut menjadi tulang belakang kepada penggubalan Akta Perubahan Iklim Malaysia yang diharap merealisasikan hasrat karbon sifar bersih seperti yang disasarkan. Pulau Bidong yang pernah menjadi penempatan orang hanyut Vietnam selama hampir 2 dekad bakal digazetkan sebagai Taman Negeri Keempat Terengganu menjelang hujung tahun ini. Proses pewartaan pulau berkenaan dijangka selesai Disember ini. Ketika ini, segala keperluan dan urusan berkaitan melibatkan pelbagai agensi serta jabatan kerajaan sedang giat diselesaikan. 4 ranger terlatih akan bertugas menjaga keselamatan pulau berkenaan. Proses pewartaan meliputi kawasan daratan seluas 231.3 hektar dan laut iaitu 1 batu nautika daripada terkikas air surut. Kita akan kena pasti plot-plot ataupun lot-lot yang boleh kita buka dan tutup. Kita tak akan buka semua dan kita tak akan tutup semua. Sebab tu kita kata tadi dia kawasan menjaga kawasan perlindungan yang berjaya adalah dinamakan sebagai strict protected. Penuh, protected yang penuh. Walau bagaimanapun kita kena consider berkaitan dengan ekopelancongan. Kita kena buka juga sedikit. Jadi sebab itulah selepas pada ini kita akan berbincang lanjutlah dengan player-player yang so-called champion to that area seperti museum dan juga UMT dan juga perikanan untuk kita kena pastilah yang mana waktu mana kita perlu tutup dan waktu mana kita perlu buka. Perairan Pulau Bidong yang kaya dengan terumbu karang itu memiliki 36 kawasan selamat skuba dan hanya terhad kepada lawatan harian sahaja. Selepas 26 tahun ditutup, Majlis Perbandaran Kanga MPK ambil inisiatif membuka kembali Pasar Malam Kanga di lokasi asal bermula sejak semalam dalam usaha meningkatkan sosioekonomi peniaga tempatan. Pembukaan semula Pasar Malam itu merupakan satu nostalgia buat penduduk negeri yang pernah merasai kemeriahannya pada era 1980-an. Buat permulaan, Pasar Malam Kanga yang diadakan pada setiap Rabu menyediakan 120 lot niaga. Lebih 80 peniaga telah berdaftar dengan MPK bagi menjalankan operasi perniagaan. Pasar malam di Perlis ni khas di Kanga ni merupakan macam satu pesta sebab ia menjadi satu tempat orang ramai berkunjung. Dia juga menjadi macam seolah macam satu hiburan orang datang pilih barang dan harga ni. Saya berharap peniaga-peniaga di Pasar Malam Kanga ni menjual barang dengan penuh
tertib dengan harga yang murah, dengan ni sebab apa charge yang kita kenakan untuk tapak ni sangat murah dan ada yang cakap tak masuk akal, tapi kita buat macam ni kerana kita nak pastikan harga-harga yang dikenakan kepada para pengunjung, pada rakyat negeri Perlis ni adalah harga-harga yang murah. Orang begitu ramai berpusu datang hingga ke parking kereta di ujung sana pun penuh. Alhamdulillah lah di sini boleh dikatakan akan mengambil kembali cerita 30 tahun yang lalu, iaitu di tapak pasar malam Kanga ni. Memang di sini memang riuh hendaknya di sinilah di depan tapak pasar di depan pasar lama Kanga. Bye bye bye, sebelas jualan hebat, dijamin harga rendah lagi jimat. 11 juta ringgit voucher di Shopee lah. Shopee bye bye bye, beli sekarang. Saudara, Bursa Malaysia dibuka tinggi pagi tadi dirangsang hala tuju pelabur yang lebih jelas dalam pasaran susulan pengumuman kadar dasar semalaman OPR semalam. Ringgit dibuka tinggi berbanding mata wang Amerika Syarikat meski kemenangan Donald Trump dalam pilihan raya presiden mendorong permintaan untuk dolar dan ekuiti. Indeks dolar meningkat kepada 105.009 mata, naik 1.5% daripada penutupan hari sebelumnya. Kajian penilaian ketersediaan 5G bagi industri Malaysia yang pertama akan dijalankan oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dengan kerjasama Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia MIDA bermula 1 Disember ini. Ia bertujuan menilai kesediaan syarikat mengadaptasi teknologi 5G, mengenal pasti cabaran penggunaannya serta mendapatkan input bagi meningkatkan inovasi dan kualiti perkhidmatan. Menurut MCMC, ketersediaan 5G yang meluas akan menyokong industri kritikal khususnya PKS dalam aspek inovasi, kecekapan serta daya saing dalam lanskap digital yang pesat. Kajian bagi menganalisis jurang penerimaan 5G syarikat dalam industri yang dikenal pasti. Penyertaan perusahaan adalah penting bagi menyokong inisiatif MCMC dan MIDA memajukan penyebaran teknologi 5G. Syarikat turut dijemput mengambil bahagian melalui portal kajian yang disediakan. Pendirian neutral ASEAN terhadap Amerika Syarikat berpotensi menarik dana asing untuk mengalihkan semula portfolio pelaburan ke rantau ini. Menurut Rakuten Trades Research, pasaran China dan Hong Kong berkemungkinan bertindak balas negatif terhadap keputusan pilihan raya negara itu. Perkara ini akan mendorong peralihan pelabur ke pasaran Asia dengan Malaysia antara destinasi pilihan. Sektor utama dijangka jadi tumpuan perbankan, telekomunikasi, utiliti, pembinaan dan peladangan susulan kenaikan harga minyak sawit mentah. Firma penyelidikan itu turut mengekalkan sasaran FBM KLCI tahun ini pada paras 1,780 mata. Potensi pengurangan kadar faedah oleh Rizab Persekutuan Amerika Syarikat dijangka melonjakkan lagi prestasi bursa tempatan. Bank-bank pelaburan unjur kadar dasar semalaman OPR terus kekal pada 3% sehingga akhir tahun 2025. Menurut Maybank Investment Bank, jangkaan itu berdasarkan prospek pertumbuhan ekonomi lebih baik tahun ini dan momentum yang berterusan sehingga tahun hadapan.
Ramalan itu bagaimanapun masih tertakluk kepada potensi risiko penurunan kesan daripada keputusan pilihan raya Amerika Syarikat. Public Investment Bank Berhad pula menyatakan pengekalan OPR pada paras semasa akan membantu mengecilkan perbezaan kadar faedah negatif dengan kadar faedah Amerika Syarikat. Bank itu meramalkan pemotongan kadar lebih rendah oleh Rizab Persekutuan tahun hadapan bergantung kepada langkah tarif dan cukai baharu. Hong Leong Investment Bank mengatakan keputusan Bank Negara Malaysia semalam sebagai tindak balas kepada tekanan inflasi. Ini termasuk pelaksanaan rasionalisasi RON 95 dan jangkaan kenaikan gaji pekerja. Kecoh. Kononnya Perdana Menteri keluar negara selama sebulan secara senyap-senyap. Dakwa seorang pengguna TikTok, perkara itu tak pernah dibuat mana-mana Perdana Menteri sebelum ini. Semakan pasukan Biar Betul mendapati tuduhan terbabit tak berasas. Tanpa perlu buat kajian mendalam, orang ramai dengan mudah dapat maklumat pergerakan Perdana Menteri yang kononnya misteri itu. Bagi yang tak ikut perkembangan semasa, Perdana Menteri kini dalam rangka lawatan kerja ke China. Selepas ini, beliau dijadual adakan lawatan ke Asia Barat, termasuk hadir sidang kemuncah khas Pertubuhan Kerjasama Islam OIC. Perdana Menteri kemudian dijangka hadir sidang kemuncah APEC di Peru sebelum ke Brazil untuk persidangan G20. Si tukang tular tak perlu risau, semua lawatan dibuat atas tujuan rasmi. Elak cetus salah faham, tak perlu reka persepsi yang bukan-bukan. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti jangan kongsi. Calon Republikan Donald Trump umum kemenangan menewaskan wakil Demokrat Kamala Harris dalam pilihan raya Presiden Amerika Syarikat. Parti Republikan itu juga cemerlang menguasai Senat termasuk merampas 2 kerusi mengatasi majoriti tipis Demokrat sebelum ini. Pemimpin berusia 78 tahun itu berjaya menguasai semula White House selepas melepasi majoriti 295 undi perwakilan bagi memenangi jawatan Presiden, manakala Harris sekadar meraih 226 undi. Majoriti yang diperlukan untuk memenangi jawatan Presiden ialah 270 undi. Trump menguasai 4 daripada 7 negeri utama yang menjadi penentu keputusan pilihan raya kali ini. Donald Trump turut menguasai Texas, Florida, Kentucky, Indiana, Ohio, Mississippi, West Virginia, Alabama, Missouri dan Dakota. Selain jawatan Presiden, pengundian juga melibatkan pemilihan anggota 435 kerusi Dewan Perwakilan dan 34 kerusi Dewan Senat. Presiden Joe Biden menghubungi Donald Trump dan mengucapkan tahniah atas kemenangan pilihan raya Presiden. Naib Presiden Kamala Harris juga menerima kekalahannya dan berjanji untuk peralihan kuasa secara aman. Walaupun tidak terpilih sebagai Presiden, Kamala Harris terus berikrar untuk memperjuangkan hak wanita dan menentang keganasan. Kamala Harris berucap kepada orang ramai termasuk bekas Speaker Dewan Rakyat Nancy Pelosi, pembantu Presiden Joe Biden dan ribuan penyokongnya di University Howard di Washington. Governor Minnesota Tim Walz turut menyertai perhimpunan orang ramai ini. Majlis Hubungan Amerika Islam CARE gesa Donald Trump menunaikan janji kempen pilihan rayanya bagi meneruskan keamanan di luar negara termasuk menamatkan serangan Israel ke atas semenanjung Gaza. Pegawai Demokrat juga diminta ambil pengajaran daripada kehilangan sokongan Kamala Harris dalam kalangan Muslim dan pengundi lain yang menentang genosid di Gaza. Trump dalam kempennya berjanji untuk menamatkan pertumbuhan darah di Gaza dan mengecam dasar bekas Presiden George Bush serta naib presidennya Dick Cheney yang menyebabkan kekacauan di dunia Islam. Menurut kenyataan pengarah eksekutif kebangsaan CARE Nihat Awad, kebanyakan rakyat Amerika termasuk Muslim Amerika yang menyokongnya tidak mahu melihat lebih banyak peperangan di luar negara. Presiden yang dipilih harus menunaikan janji kempennya untuk keamanan di luar negara termasuk menamatkan konflik di Gaza.
besar. Donald Trump akan dilantik untuk kali kedua di Rumah Putih pada 20 Januari 2025. Tentera Israel terus melancarkan serangan ke atas Lubnan. Jumlah kematian rakyat Lubnan kini meningkat kepada 3,050 orang. Jumlah penduduk yang cedera juga meningkat kepada 13,700 orang akibat serangan terbaru rejim Zionis. Menurut agensi berita dan penerangan Palestin Wafa, serangan terbaru Israel di wilayah Baalbek Hamel, Lubnan mengorbankan 40 orang. Manakala 53 lagi dilaporkan cedera. Serangan turut menyasarkan daerah Dahia di Beirut, menyebabkan kerosakan besar kepada pembangunan dan kemudahan awam. Manakala kawasan lapangan terbang dan kejiranan penduduk antara yang paling teruk terjejas di kawasan Haret Harik. Serangan udara Israel juga memusnahkan bangunan bersejarah di era Uthmaniyah. Serangan udara rejim Zionis turut disasarkan terhadap beberapa bandar di seluruh selatan Lubnan. Bola sepak Liga Juara-Juara. Beberapa aksi tumpuan berlangsung awal pagi tadi menyaksikan Atletico Madrid, Bayern Munich dan Inter Milan cemerlang melakar kemenangan. Di Perancis, Atletico meraih 3 mata berharga apabila menumpaskan PSG 2-1 di tempat lawan. Warren Zoy Emery terlebih dahulu meletakkan skuad tuan rumah di depan pada minit ke-14 sebelum Nahuel Molina menyamakan kedudukan buat Atletico 4 minit kemudian. Kedua-dua pasukan kemudian saling berbalas serangan terutama pada babak kedua. Namun, tuah lebih memihak kepada skuad kendalian Diego Simeone yang meledak gol kemenangan pada minit-minit akhir masa kecederaan. Pertembungan di Stadium San Siro, jaringan tunggal Hakan Çalhanoğlu sudah cukup untuk menghadiahkan 3 mata buat Inter menumpaskan Arsenal. Jaringan skuad tuan rumah diperoleh menerusi tendangan penalti selepas bola percubaan Mehdi Taremi terkena tangan pertahanan Arsenal, Mikel Merino. Kemenangan membolehkan Inter mengekalkan rekod tanpa kalah dalam 4 perlawanan. Dalam satu lagi aksi, Bayern Munich yang melayan kunjungan Benfica turut melakar kemenangan tipis 1-0. Skuad tuan rumah buntu merobek gawang lawan pada babak pertama meskipun berjaya mencipta beberapa gerakan berbahaya. Gol yang dicari akhirnya tiba pada minit ke-67 menerusi penyudah pemain tengah Jamal Musiala. Kementerian Belia dan Sukan KBS meneliti 3 permohonan Persekutuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia PKBM untuk pembangunan sukan tersebut. Antaranya, naik taraf velodrom rakyat di Perak, menyediakan peruntukan khas untuk skuad lebuh raya negara dan peruntukan untuk persatuan menganjurkan kejohanan. Menurut Menteri Belia dan Sukan Hannah Yeoh, jika terdapat keperluan, KBS sedia mempertimbangkan kelulusan dana bagi ketiga-tiga permintaan tersebut. Semua 3 ini adalah permintaan mereka dan kita akan bagi keputusan. Selalunya bila ada permintaan, kita akan lihat dan kita akan beritahu sama ada boleh atau tidak. Kekangan yang kita ada adalah satu, dana yang tidak mencukupi untuk bina, untuk memenuhi semua permintaan orang. Dan yang keduanya, selalunya selepas bina, isu adalah maintenance, penyelenggaraan, siapa yang nak maintain. Okay, itu adalah isu besar yang kita hadapi. Oleh sebab itu sekarang bila kita tak cukup dana, kita kena fokus, prioritize sukan-sukan yang menjadi prioriti di peringkat KBS dan MSN. Sementara itu, Presiden PKBM Datuk Amarjit Singh berkata kesemua permintaan tersebut berupaya membantu pembangunan sukan berbasikal negara. Hasrat PKBM untuk menganjurkan 2026 Track World Cup di Malaysia dan juga 2028 Track World Championship, Track World Cycling Championship. So ini hasrat yang telah disampaikan. Saya telah mengatakan bahawa adalah penting untuk acara-acara ini diadakan di Malaysia untuk memberi peluang kepada atlet-atlet kita, lebih atlet-atlet kita untuk mengambil bahagian in the home ground. Saudara, berita tengah hari berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Saya Fazim. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.